Okey. So hari ini saya meninjau pemberian vaksin di pusat pemberian vaksin Mega PWTC. Dan saya berkesempatan berjumpa dengan beberapa individu yang telah pun divaksin, termasuk warga MAS dan OKU. Dan daripada feedback yang saya perolehi, mereka semua berpuas hati ya dengan servis ataupun perkhidmatan yang diberikan di sini. Saya difahamkan daripada mula sehinggalah selesai makan masa lebih kurang 30 minit saja. Jadi tidak ada apa-apa isu yang dibangkitkan tadi. Sebab saya pun minta dia orang kalau ada isu apa-apa maklumkan kepada saya. Tapi setakat yang saya berjumpa tadi tidak ada yang membuat aduan apa-apa dan semuanya berpuas hati. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada semua manajemen PWTC, doktor, ya, nurse, jururawat, sukarelawan yang saya lihat membuat tugas yang menjalankan tugas dengan sempurna, yang mengembirakan setiap individu yang datang untuk mengambil vaksin. Saya difahamkan satu hari lebih kurang 9,000. Jadi jumlahnya ramai. Dan satu nurse atau doktor yang injek pun setiap orang lebih kurang 100 lebih. Ya? 300 satu hari. 300 satu hari. Jadi walaupun jumlahnya ramai, kehadirannya ramai, setiap doktor ataupun nurse yang injek pun lebih kurang 300 satu hari, tapi itu tidak menyebabkan servisnya kurang baik. Servisnya tetap baik walaupun dibebani dengan tugas yang besar seperti itu. Alright, saya berpuas hatilah dengan apa yang dibuat di PWTC, Pusat Pemberian Vaksin PWTC. Untuk malam 6,000 kes lagi untuk macam mana sasaran untuk dapatkan bawah 4,000 dan fasa 1 untuk mengalih ke fasa 2 tu? Yang pertamanya kita akan fokus kepada Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kalau kita lihat, Selangor ni tak kurang daripada 2,000 average satu hari. Jadi fokus perlu diberikan kepada Selangor. Begitu juga dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cuma kita tengah detailkan dari segi tindakan kita. Ya. Kita mudah untuk membuat PKPD di Selangor. Selangor pun kita boleh gunakan daerah, boleh gunakan mukim. Ya. Tapi di Kuala Lumpur ni dia tidak ada daerah pun di Kuala Lumpur. Dari segi pentadbiran daerah tidak ada. Sempadan daerah tidak ada. Jadi itu yang kita tengah kaji dan insya-Allah petang ni saya akan umumkan ya mengenai tindakan kita di Selangor dan juga di Kuala Lumpur ni yang kita nampak yang menyebabkan kes tak turun. Kuala Lumpur campur Selangor, mungkin campur Negeri Sembilan, separuh daripada kes di Malaysia. Dan oleh kerana itu juga kita akan melihat dari segi nilai ambang itu berdasarkan negeri-negeri. Ya. Sebab orang negeri lain kata tak fair lah. Dia tak boleh berpindah ke fasa 2 kerana kes Selangornya tinggi. Perlis misalnya, dia double digit, kadang-kadang single digit pun satu hari. Tapi kerana Selangor contribute, menyumbangkan jumlah kes yang besar, jadi dia pun terpaksa diletakkan di fasa 1 juga. Sepatutnya mungkin dia dah boleh pindah ke fasa 2 atau fasa 3. Jadi kita akan, sekarang ni kita tengah detailkan. Kita dah ada cadangan kita dah bincang pun dalam syarat sidang khas MKN. Cuma kita nak detailkan. Ya. Sebab yang pertamanya ada 3 prasyarat dia. Yang pertama kes mesti kurang daripada 4,000, itu peringkat nasional. Tapi state kita tak boleh kata 4,000 lah. Kita berdasarkan jumlah berapa kes per 100,000 penduduk. Sebagai contoh. Katil ICU. Setengah negeri satu hospital saja. Setengah negeri, kalau setengah negeri itu ada hospital yang banyak. Kalau di Selangor, di Kuala Lumpur, hospitalnya banyak. Tetapi Selangor Hospital Kuala Lumpur kata ini bukan pesakit daripada hospital, daripada Kuala Lumpur, tapi datang daripada negeri-negeri lain.
sakit daripada negeri Pahang pun dihantar ke sini, Perak pun hantar ke KL. Jadi itu perkara-perkara yang kita nak bincangkan lebih detail supaya dari segi gambaran kita, dari segi nilai ambang katil ICU mencukupi, sederhana ataupun tidak mencukupi, itu kita lihat juga berdasarkan kapasiti hospital, kapasiti katil di negeri-negeri yang berkaitan. Kita tak boleh standardise kan. Jadi Dr. Sri, ada kemungkinan untuk negeri-negeri, contohnya macam semalam ada sumber mengatakan bahawa Perlis Terengganu dengan Kelantan akan dilonggarkan. Adakah kemungkinan itu akan melakukan? Saya pun tak tahu daripada sos mana tu, sumber mana pun, sebab pengumuman mesti daripada kerajaan, sama ada daripada MKN ataupun daripada KKM. Setakat ni KKM pun tak memberi indication apa-apa pun dari segi statement daripada DG yang memberi press release setiap hari. Saya pun tak pernah sebut pun. Cuma saya gambarkan, yes, kita sedang melihat kepada nilai ambang berdasarkan negeri-negeri, bukan setakat nasional. Jadi setakat ni belum ada pengumuman lagi. Selagi tak ada pengumuman, kita anggap itu sebagai rumours je lah. Datuk Sri, Sabah yang kata keadaan ini untuk adakah MKN telah luluskan? Itu Sabah diumumkan sendiri. Ya. Kita pun dah bincang dengan negeri-negeri supaya negeri tidak boleh mengumumkan SOP sendiri. Walaupun kita faham setiap negeri berbeza, ya. Satu sistem tak boleh fit untuk semua. Tetapi asasnya tidak boleh berbeza. Asasnya tak boleh berbeza. Jadi kalau tidak, setiap negeri akan umumkan sendiri. Jadi susah. Dan Sabah kita faham. Daripada negerinya, Sabah ni berbeza dengan kita di Semenanjung. Negerinya luas. Kalau Sarawak sendiri dah hampir sebesar Semenanjung. Jadi mungkin pendekatan dia agak berbeza dengan kita. Pendekatan di Sabah pun agak berbeza dengan kita. Sebab itu kalau dulu, kita ada juga beri kelonggaran untuk Sabah dan Sarawak membuat SOP mereka. Tapi tidak boleh jauh berbeza dengan standard SOP yang kita keluarkan. Ya. Datuk Sri, soalan lain boleh? Apa cerita lagi? Mengenai video Pesta Durian, timbalan speaker Dewan Rakyat yang tular dekat Batu Pahat baru-baru ni, minta komen sikit. Okeylah. Dia orang kata apa? Saya pun tak tengok video tu. Sebelum ni dia kata itu video tahun lepas, tapi semalam dia mengaku itulah video baru lah. Jadi kalau dah ada isu yang berbeza seperti ini, katanya video tahun lepas, orang kata video tahun ni, jadi kita serah kepada polis lah. Ya, sebab dah ada dua statement yang berbeza, tentu saja polis yang boleh menentukan. Jadi setiap isu yang berkaitan dengan sesiapa saja, saya dah kata sesiapa pun tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Tidak ada orang yang ada kekebalan dari segi undang-undang di Malaysia ini, tetapi untuk tindakan adalah tindakan pihak polis yang perlu siasat secara detail. Jadi kita tunggu laporan polis. Datuk, kalau berkenaan dengan industri perkilangan, macam mana Datuk? Kata penyumbang terbesar ni kluster. Malam masih 13 lagi kluster. Ya, saya tahu. Kilang yang didapati melanggar SOP, kilang yang tak sepatutnya dibuka kerana tidak terselarai dalam positif list fasa 1, dan kilang yang didapati ada kes positif, kita akan tutup. Setakat ini saya dah umumkan banyak kilang telah pun ditutup. Serbuan setiap hari dilakukan oleh Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM. Mereka akan terus menyerbu dan mengambil tindakan kepada kilang-kilang tersebut. Saya tak ada numbersnya, tetapi jumlah yang ditutup banyak. Yang dah di compound banyak. Ya. Kok ada yang komen-komen netizen lah, macam marah lah. Kenapa? Ya, saya tahu. Ramai yang marah. Saya pun baca. Marah kenapa kilang masih dibuka dan sebagainya. Ya. Seperti saya kata tadi, siapa yang melanggar tu akan diambil tindakan, dan insyaAllah kalau saya umumkan tentang Selangor hari ini, mungkin ada gambaran juga yang kilang-kilang akan ditutup. Ya, mana yang ada dalam mukim tersebut, automatik akan ditutup. Alright. Terima kasih.